Jalankan tugas dengan amanah. Jangan amalkan rasuah. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan termasuklah terdiri daripada wang, hadiah, bonus undi, perkhidmatan jawatan, upah dan diskaun. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI bagi tahun 2020 jatuh ke tanggal 57 daripada 180 negara berbanding tanggal 51 pada 2019. Manakala berdasarkan statistik dikeluarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, berhubung jumlah kes rasuah yang membabitkan organisasi komersial swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GRC bagi 2019 sehingga Jun 2021, apabila penerimaan aduan atau maklumat adalah 1,462 kes, kertas siasatan 566 kes dan tangkapan 671 kes. Ini menunjukkan masalah rasuah dalam sektor perniagaan di Malaysia sebelum berlakunya penularan wabak COVID-19 sudah berada pada tahap mengembangkan dan jumlah kes dilihat masih tinggi meskipun ketika negara masih bergelut untuk memerangi COVID-19 ini. Antara punca berlakunya rasuah adalah disebabkan oleh kelemahan individu itu sendiri. Sifat tamak dan tidak bersyukur, malah tidak mengamalkan wasatiyah iaitu bersederhana menjadikan seseorang itu terdedah kepada melakukan rasuah. Seterusnya, keinginan yang melebihi kemampuan serta peluang yang terbuka menyebabkan individu itu akhirnya terjerumus kepada melakukan rasuah. Boleh dikatakan apa yang berlaku di Malaysia kini berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab masyarakat itu sendiri. Buktinya, masyarakat Malaysia mengamalkan budaya senyap apabila pihak yang menyaksikan perbuatan rasuah enggan bersuara atau melaporkan kes tersebut kepada pihak yang berkuasa. Selain itu, kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa dan juga kurang didikan agama dan moral. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang tetapi tetap dilakukan juga dengan 1000 alasan peribadi. Semua agama menyeru perkara yang sama iaitu mementingkan kebajikan dan melarang kemudaratan. Didikan agama dan moral ini merupakan pedoman dan panduan kita semasa menempuhi dugaan hidup. Namun, seseorang yang tidak mempunyai iman yang kuat mudah terpengaruh dengan dunia hedonistik iaitu kemewahan yang mementingkan aspek kebendaan semata-mata. Rasuah dapat memberikan kesan negatif terhadap individu. Antara kesan negatif tersebut adalah ianya akan menghancurkan keharmonian hidup berumah tangga. Hal ini kerana pesalah akan memalukan nama keluarga dan juga membebankan keluarga disebabkan mereka menjalani hukuman dalam penjara. Selain itu, ia juga akan menyebabkan seseorang itu hilang pekerjaan kerana majikan tidak mahu pesalah rasuah sebagai pekerja mereka. Jikalau tidak dibuang kerja, pesalah itu akan diturunkan jawatan kerana kurangnya integriti untuk menggalas jawatan asal. Akhir sekali, rasuah akan menjatuhkan moral atau maruah seseorang. Ini kerana kesalahan rasuah merupakan sesuatu yang akan memalukan diri sendiri dan selepas ini mereka akan susah untuk dipercayai orang lain. Seterusnya ialah cara menangani rasuah sebagai individu. Ramai rakyat mempunyai kesedaran tentang apa itu rasuah dan juga kesannya. Tetapi, ia juga amat penting untuk ramai mempelajari strategi atau cara menangani rasuah di negara kita dan juga di seluruh dunia. Pertama sekali, setiap individu harus mempelajari mengendalikan wang. Kerajaan mempunyai sejumlah besar wang rakyat untuk dibelanjakan dan ini boleh menimbulkan risiko rasuah yang serius. Dengan memerhatikan perbelanjaan kerajaan, kita boleh membantu menjelaskan cara cukai negara dibelanjakan dan juga boleh mendedahkan sebarang penyalahgunaan. Cara kedua ialah untuk membayar rasuah sifar. Nota mata wang sifar ialah bantuan visual yang menggalakkan orang ramai untuk berkata tidak kepada pegawai rasuah yang menuntut rasuah dan juga boleh mendedahkan di mana dan bila rasuah dituntut. Konsep ini berasal dari India di mana ia dikenali sebagai pergerakan sifar rupi dan telah terbukti sebagai taktik yang menggerunkan dalam memerangi rasuah. Begini cara ia berfungsi. Apabila anda diminta untuk memberi rasuah, anda boleh membayar dengan bil yang menyerupai mata wang sebenar tetapi sebenarnya
sebenarnya adalah wang kertas palsu yang termasuk mesej anti rasuah. Atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 merupakan akta khusus berkaitan jenayah rasuah. Kesalahan utama rasuah menurut akta ini adalah seperti berikut. Meminta dan menerima rasuah, Seksyen 16 dan 17A. Menawar dan memberi rasuah, Seksyen 17B. Mengemukakan tuntutan palsu, Seksyen 18. Menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan, Seksyen 23. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 16, 17 dan 23, hukuman yang dikenakan adalah dipenjara tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Sebagai contoh, jika A menerima rasuah sebanyak RM5,000, maka hukumannya adalah penjara dan denda sebanyak RM25,000. RM5,000 kali dengan 5. Jika B menerima rasuah sebanyak RM1,000, hukumannya adalah penjara dan denda RM10,000. Ini kerana RM1,000 darab 5 bersamaan RM5,000. Oleh itu, diambil nilai RM10,000 iaitu nilai minimum bagi denda. Kesalahan bawah Seksyen 18, hukuman yang dikenakan adalah penjara tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai matan yang palsu atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Turun pangkat atau penamatan daripada perkhidmatan awam juga boleh dilakukan terhadap mana-mana kaki tangan awam yang terlibat dalam mana-mana kes yang dilihat wajar demi kepentingan awam. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون